wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in, muka surah 98, baris yang petok yang ketiga daripada atas. Muka surah 98, petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Falaw istaqbalaha bisadrihi wa hawwala farjahu anha summa bala lam yadurra bi khilafi aksi. Terjemahan dia, bila dadanya menghadap kiblah, dada menghadap kiblah, yakni menghadap ain kiblah. Bila dadanya menghadap kiblah, yakni menghadap ain kiblah, lalu alat kelaminnya, dipalingkan anha, daripada ain kiblah, kemudian kencing, tidaklah mengapa, yakni tidak diharamkan. Lain halnya jika melakukan kebalikannya, akas. Lain halnya dengan bahawa hukumnya adalah haram jika melakukan kebalikannya, sebalik, akas dipanggil, dengan bahawa dada tidak menghadap ain kiblah, dada tidak menghadap ain kiblah, tetapi kemaluannya dihadapkan pada ain kiblah, kemudian kencing, maka hukumnya adalah haram. Dia bikhilafi aksihi itu, dan bersalahan sebaliknya. Oh, ni haram. Mana sebaliknya? Di hari sini ni sebalik ni ai bi anistaqbalaha bi farjihi wa hawwala sadrahu anha fa inna zalika yadur. Yani yaduru, yani mudhara', ini haram. Dia menghadap ain kiblah dengan kemaluan. Dada tidak menghadap kiblat, tapi kemaluannya menghadap kiblat, kemudian dia kencing, hukumnya adalah haram. Jadi hak ni sambungan pembicaraan minggu lepas. Wala yastaqbila ainal kiblati
wala yastadbiraha wala yastaqbila. Ai wa yundabu ada mustiqbalihi ainal qiblati wa ada mustidbariha. Dan disunatkan bahawa tidak menghadap ain qiblah ketika kencing, dan disunatkan tidak menghadap ain qiblah, tidak disunat, dan disunatkan tidak membelakangkan qiblah ketika buang air besar. Dalam terjemahan tu tak apalah, kita ambil terjemah keluar mudah. Wala yastaqbila ainal qiblati wala yastadbiraha. Dan disunatkan bahawa tidak menghadap ain kiblat ketika buang air kecil, dan disunatkan tidak membelakangkan kiblat ketika buang air besar. Sunat. Sunat ni di mana nak sunat ni? Hak sunat ni hak dalam ni, hak dalam i'anah ni, sunat tidak menghadap ain kiblah ketika buang air kecil, dan sunat tidak membelakang kiblat buang air kecil ni. Hak ni di tempat yang bukan disediakan untuk qada hajah, dalam keadaan ada satir, ada dinding antara seseorang dengan kiblah. Ini hak bicara hak di atas tu. Kita buang air kecil, sunat jangan menghadap ain kiblat. Ain pada ni, ain ni zat Kaabah. Dia ada dua. Dia ada satu ain kiblat, satu jihah kiblat. Jihah ni arah, hala. Kita pergi pada bicara sembahyang. Menghadap kiblat syarat sah sembahyang. Menghadap kiblat syarat sah sembahyang, menghadap dengan dada. Menghadap kiblat ni dalam mazhab Syafi'i kita pandangan muktamad, menghadap ain kiblat. Kaabah. Ada ni. Pandangan jumhur kebanyakan mazhab, termasuk pandangan Imam Ghazali, ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, syarat sah sembahyang menghadap kiblat, bukan menghadap ain Kaabah, menghadap jihah kiblat, menghadap jihah Kaabah. Faham dah situ? Ni kita menghadap kiblat. Pada muktamad mazhab Syafi'i, menghadap dengan dada akan ain kiblat, akan zat Kaabah, dengan zon sebab kita jauh, dengan yakin kalau berada di dalam Masjidil Haram nampak Kaabah. Itu yakin. Luar daripada Masjidil Haram tak nampak zat Kaabah, walaupun di tanah haram Mekah sekalipun, menghadap ain Kaabah dengan zon, bukan dengan yakin. Kita di Malaysia sama telah lah menghadap ain Kaabah dengan zon, dengan kuat jangkaan di hati. Tengok bintang, tengok kompas. Tengok bintang, dia ada bintang 3 butir berturut-turut tu. Kalau orang pernah tunjuk kita mudah je nak cam bintang arah kiblat. Tapi menghadap kiblat ni dengan menghadap kiblat dengan dada akan ain Kaabah. Nyata kemudian salah, sebab kitanya ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, maka wajib diqadakkan sekalian sembahyang dalam keadaan kiblat yang salah, sebab tidak menghadap ain Kaabah. Tetapi jumhur kebanyakan mazhab, termasuk pada Imam Ghazali tadi, menghadap jihah Kaabah. Jihah, hala. Lari ke kanan, lari ke kiri, masih lagi sah sembahyang. Jadi hala Kaabah.
Jangan menghadap ke utara selatan, sudahlah. Menghadap ke timur tu, membelakangkan Kaabah tu. Jangan menghadap utara selatan. Janji menghadap sebelah barat dipanggil jihah Kaabah. Pada ni. Jadi dua. Ain Kaabah, ain kiblat, ataupun jihah Kaabah, jihah kiblat dia panggil. Itu bab semayang. Mana kalau tersalah kiblat, cek kemudian kiblat sebenar ke kanan ke kiri. Jadi tak payahlah kita qada semayang. Gitu je. Tak wajib kita qada, sunat saja kita qada. Sebab jumhur kebanyakan ulama tak syarat ain Kaabah memada dengan jihah Kaabah. Pada ni. Kita pergi pada bab qada hajah. Bab qada hajah ni, ketika buang air kecil disunatkan tidak menghadap ain qiblah. Ni ayat kita kata ain bukan jihah. Maknanya kalau arah kiblat tapi hala ke kanan, hala ke kiri, tak apa dah. Tak makruh dah. Dia gitu. Tidak menghadap ain kiblat ni, ini pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Pandangan ain dalam mazhab Syafi'i, bukan ain kiblat je. Hala kiblat pun jangan qada hajat ni. Lepas tu ngadap ke mana? Utara selatan lah. Dia gitu. Utara selatan lah. Memanglah tak kena dengan ain kiblat. Memang tak kena dengan ain kiblat. Tetapi masih lagi hala ke barat. Masih lagi hala ke Kaabah, hala ke kiblat, memang ainnya tak kena. Tapi hala lagi. Jangan. Maknanya disunatkan ketika buang air kecil jangan menghadap arah kiblat. Bukan jangan menghadap ain kiblat, arah pun jangan. Ain sama telah lah. Cuma dalam bahasa Arab ni, ainal kiblati dalam terjemahan hendaklah tidak menghadap ke arah. Dia cuma dengan arah. Salah arah tu kena ain, bukan arah. Arah ni jihah dia panggil. Sekarang dua. Ketika buang air kecil, ketika buang air besar. Disunatkan tidak menghadap kiblah ketika buang air kecil, dan disunatkan tidak membelakangkan kiblat ketika buang air besar. Itu pandangan yang muktamad. Bagi dua gitu. Sunat jangan menghadap kiblat ni, kalau menghadap kiblat hukumnya makruh ketika buang air kecil. Kalau membelakangkan air kiblat ketika buang air besar hukumnya makruh. Pada pembicaraan apa ni? Pada pembicaraan qada hajat di tempat yang disediakan, di tempat yang bukan disediakan untuk qada hajat, dalam keadaan ada dinding di hadapan. Pada ni ada dinding di hadapan. Dia kena ada huraian lagi ayat dan Fatmu'in ni. Ketika buang air kecil sunat jangan menghadap kiblat. Ketika buang air besar sunat jangan membelakangkan kiblat. Tak wajib dah. Mana hak sunat ni? Di tempat yang disediakan untuk, di tempat yang bukan disediakan untuk hajat-hajat, serta ada satir, ada dinding. Dia qada hajat di padang, di patah. Itu bukan tempat untuk qada hajat. Janganlah walaupun depan tu ada letak apa-apa depan pun, jangan menghadap kiblat ketika bayi kecil. Sunat jangan menghadap kiblat. Ada pokok depan tu, jangan. Dia menghadap kiblat juga. Dia sembahyang dalam hutan, di tengah padang, sebab ada dinding pokok di hadapan. Dia menghadap kiblat ketika bayi kecil, makruh. Dia gitu. Adapun kalaulah dia menghadap kiblat ketika buang air kecil, kalau dia membelakangkan buang air besar di padang, di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajat,
Tak ada dinding pula, bawa hukumnya haram. Kemudian kita nak pergi pula kepada tempat memang disediakan untuk qada hajah. Tanda-tanda tempat yang disediakan untuk qada hajah. Tempat dia kata qada hajah dalam yang ni pun comel ni, muka surat 111, baris yang keempat daripada atas. Mana tempat dia qada hajah ni, ya, tempat dia untuk qada hajah ni tempat yang memang dijadikan untuk qada hajah. Dalam i'anahnya, ai wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun bukan dalam binaan. Janji tempat tu untuk qada hajah sekalipun bukan dalam binaan. Atap tak ada, tiang tak ada, dinding tak ada, pintu tak ada, tempat tu untuk qada hajah, tak ada masalah dah. Ni kata tempat untuk qada hajah tidak berkait dengan binaan, tidak berkait dengan dinding, dengan tiang, dengan atap, dengan pintu, tidak berkait. Ada ni. Jadi jelaslah dalam tandas bersekali dengan bilik mandi, tidak bersekali, bersekali bilik. Tapi tandas tempat qada hajah di tempat dia. Tapi antara tempat qada hajah dengan tempat ni tak ada dinding, tak ada syarat dinding nak jadi tandas ni. Tandas ni tempat yang sediakan untuk qada hajah dan i'anah, ai wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun bukan dalam binaan. Ada ni. Dia duduk rumah atas air, dia buat satu lubang untuk qada hajah. Dia berok jatuh dalam air contohnya, lubang tu untuk qada hajah. Tapi di tempat lubang tu dinding pun tak ada, apa pun tak ada, itulah tandas. Satu rumah lah tandas sebab tak ada dinding. Siapa aja gitu, bukan satu rumah untuk qada hajah, lubang tu je. Ni kata tak kenal tandas ni. Kita ada dinding, kita ada pintu. Wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun bukan dalam binaan. Kita i'anah ni surat 111, baris ketiga daripada atas. Jangan salah faham sini, menyusahkan orang. Kita pergi kepada persoalan tempat yang sediakan untuk qada hajah. Tiba-tiba menghadap kiblah, tiba-tiba tak ada dinding pun antara orang yang qada hajah dengan kiblat. Tak ada dinding, tak ada dinding. Tapi tempat tu untuk qada hajah, tapi tak ada dinding antara orang yang qada hajah dengan kiblat. Tak ada dinding macam mana? Sebab dinding bukan nak ditandah kena ada dinding, kena ada pintu. Faham tak? Dia buat tempat qada hajat, dia buat basah, gerai tepi sungai. Ini saya contoh sebelum ni, gerai tepi sungai itu tempat untuk qada hajat. Tapi sungai tu kebun dia, tak ada orang. Dia dinding pintu ni untuk terlindung aurah dipandang oleh orang. Tapi kalau dalam kebun dia tu memang tak ada orang, kebun dia je, jauh daripada orang ramai, maka tempat qada hajat tu tak ada dinding. Masa dia kencing, dia menghadap ain kiblah, ataupun masa dia berok, dia membelakangkan ain kiblah. Haram pun tidak, makruh pun tidak. Sebab itu tempat yang disediakan untuk qada hajah. Jadi di sini dia 3 hukum ada sini. Dia ada tiga hukum. Yang pertama makruh, yang pertama makruh, yang kedua haram, yang ketiga makruh pun tidak, haram pun tidak. Mana yang makruh? Bukan tempat qada hajah dalam hutan, tapi ada dinding di hadapan, ada pokok kayu besar di hadapan. Dia pun kencing. Di hadapan tu ada pokok kayu. Antara dia kencing dengan dinding, dengan pokok kayu tu dipanggil dinding lah, satir, dia panggil hadangan.
Jangan lebih dari 3 hasta. Jangan lebih dari 3 hasta. Pandai ni. Jadi dia pun kencing dalam hutan itu bukan tempat untuk qada hajah. Dia kencing menghadap kiblat, tapi ada satir, ada pokok depan, hukumnya makruh. Dia kencing tengah padang, di hadapan tak ada apa-apa, dia kencing menghadap ain kiblat, hukumnya haram. Tempat tersebut yang disediakan untuk qada hajah, macam kata gerai tepi sungai tadi, dia kencing menghadap kiblat betul-betul, tak ada dinding di hadapan, tapi tempat tu untuk qada hajah, tidak makruh dan tidak haram. Pada ni yang haramnya ni, wa yahrumani fi ghairil muaddi wa haitsu la satira, dan diharamkan dan haram oleh menghadap ain kiblat di kebuang air kecil, dan haram membelakang kiblat di kebuang yang besar pada tempat yang bukan disediakan untuk qada hajah, dan sekiranya tidak ada satir, tidak ada dinding antara seseorang dengan kiblat. Wa yahrumani fi ghairil muaddi, dan haram keduanya, haram menghadap dan membelakangkan kiblat fi ghairil muaddi, pada bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah, wa haitsu la satir, dan sekiranya tidak ada satir, tidak ada dinding antara seseorang dengan kiblat. Fi ghairil muaddi, bukan pada tempat yang disediakan untuk qada hajah. Mana tempat al-muaddu li qada'il hajah? Tempat dia untuk qada hajah ni, tempat dia untuk qada hajah, maknanya dijadikan tempat tu rupa dia untuk qada hajat, tandah lah. Itu dia panggil al-muaddu, tempat dia untuk qada hajah. Tempat dia untuk qada hajah, tapi tak ada dinding di hadapan. Makruh pun tidak, haram pun tidak. Aku ada tempat dia tu untuk qada hajat ni lah. Tempat dia tu untuk qada hajat, sekalipun bukan dalam binaan. Sekalipun bukan dalam binaan, dia boleh berlaku. Dia bangunan masjid dengan bangunan tandah, dia punya mana, dia punya sama je pandai ni, sama pandai, sama dia punya ni apa panggil apa, bangunan dia tu sama, ada tandah tu bersekali dengan bangunan masjid ataupun tandah tu berasingan. Macam di Masjid Ladang ni, bangunan tandah di belakang sana, tetapi dia punya hala bangunan sama ke tak? Ke masjid begini, tandah bangunan dia begini. Dari kalau bangunan asing, kalau bangunan di belakang masjid memanglah bangunan dia sama. Kalau bangunan yang berasingan macam di Masjid Ladang ni, macam mana hala bangunan dia? Sama je dengan hala bangunan masjid. Ada ni, nampak dia tu? Dia punya bangunan, tetapi macam mana dia letak? Dia letak tandah tu. Bangunan ni ni menghadap ke barat, timur, utara, selatan lah. Tandah pun samalah, tapi dia letak macam mana tandah? Adakah menghadap ke barat dan timur ataupun menghadap ke utara dan selatan? Bangunan luar sama, dalam dia buat macam mana? Dalam dia buat macam mana? Sama ada bangunan yang berasingan ataupun bangunan bersekali dengan bangunan masjid. Banyak masjid yang bangunan dia, tempat tandah dia bersekali dengan bangunan masjid. Hak berasingan tapi bentuknya, halanya sama. Persoalan sekarang ni, tandah dibuat tu menghadap utara selatan ke ataupun menghadap barat dan timur? Kok luar sama ni, kok dalam petok tandah tu. Kalau dibuat menghadap ke utara selatan, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Disunatkan buat seumpama tu. Kita bicara mazhab Syafi'i ni.
Kalau mazhab Hanafi, ada dinding di hadapan ataupun tidak, tempat ada sediakan untuk qada hajat ataupun tidak, menghadap membelakangkan kiblat, haram semata-mata mazhab Hanafi. Sebab tu walaupun tandah betul-betul tandah, memang di untuk qada hajat disunatkan janganlah menghadap jangan menghadap barat ataupun timur. Sebab menghadap barat masa buang air kecil. Kalau menghadap timur masa buang air besar. Faham tak sekarang ni? Menghadap kiblat dia kebaik kecil, membelakang kelak dia kebaik besar. Kalau kita buat tandah tu menghadap kiblat, persoalannya masa buang air kecil. Baik besar tak apalah, dia ke timur. Kalau buat tandah tu membelakangkan kiblat, tak apalah dia kebaik kecil, sebab menghadap ke timur dia kebaik besar. Menghadap ke kiblat, itu persoalan dia. Jadi tandah ni kena utara selatan. Mazhab Hanafi tak ada, dia tak kira. Di padang ada pokok di hadapan, di bangunan untuk qada hajah betul-betul, jambang betul-betul. Mazhab Hanafi menghadap kiblat, membelakangkan kiblat, hukumnya tetap haram. Mazhab Syafi'i, kalau tempat tu untuk qada hajat tandah, menghadap kiblat, membelakangkan kiblat, haram pun tidak, makruh pun tidak. Kita balik kepada dia buat menghadap kiblat. Dia buat menghadap kiblat. Ni tanda masjid dia buat menghadap kiblat. Contohlah di sini, wallahu a'lam macam yang letak, buat menghadap kiblat. Perasan ke tak? Terkadang dengan kiblat tak ada satir di hadapan. Ada pintu tandah. Pintu tandah jauh daripada tempat tandah. Kan di tandah ni masuk mula-mula belum tandah lagi. Kemudian barulah ada tandah. Depan tu bukan tandah. Jadi kalau kebetulan dia buang air kecil menghadap pintu, berbetulan pintu tu kiblat, jadi ada satir tak di hadapan? Ada dinding tak di hadapan? Tak ada. Tu ada pintu lebih daripada 3 hasta jarak, tak dikira. Maka dipanggil apa tu? Menghadap kiblat ketika buang air kecil. Tapi satir dinding tak ada, tapi ini tandas. Memang tempat yang disediakan untuk qada hajah. Mazhab Syafi'i kitanya haram pun tidak, makruh pun tidak. Walaupun tak ada satir di hadapan, sebab pintu tu agak jauh. Tapi di ni apa ni? Ini tempat yang disediakan untuk qada hajah. Al-makanul mu'addu li qada'il hajah. Yang haram menghadap kiblat di kemah yang kecil, di tempat fi ghairil muaddi, pada tempat yang bukan disediakan untuk qada hajah. Tak ada dinding pula di hadapan. Hak ni saya pernah peringat dahulu ni. Dia buang air kecil di tempat mandi. Buang air kecil di tempat mandi sampai ke hancing sekalipun tidak akan jadi tandah, sebab itu bukan untuk qada hajah. Orang yang salah guna, hukumnya makruh buang air kecil di tempat mandi. Takkan ditandah tempat mandi tu. Tapi kena ingat, dia mandi bawah pahit hujan, dia kencing, berbetulan kencing dia tu menghadap ain kiblat. Di situ fi ghairil muaddi, pada tempat yang bukan disediakan untuk qada hajah. Wahaisu la sati, tak ada dinding. Ada no dinding bilik mandi, berbetulan berdiri dia dengan dinding tu lebih dari 3 hasta, tak ada satir dia panggil, hukumnya haram. Kalau dia mandi bawah pahit hujan, dia kencing menghadap kiblat masa mandi, itu bukan tempat qada hajah, itu tempat mandi. Tapi dia yang pergi kencing di hadapan tu memanglah dia ada dinding bilik mandi. Tapi dengan dia berdiri tempat kecil dengan dinding tu lebih dari 3 hasta jarak dia, maka satir dinding tu tidak diiktibar, tidak dikira. Maka dia kencing menghadap kiblat di tempat yang bukan di untuk qada hajah, dindingnya hukumnya tidak ada, hukumnya haram. Tapi kita malam ni tak mau bahas dah. Al-makanul mu'addu li qada'il hajah, tempat disediakan untuk qada hajah. Wa illam yakun fi bunyanin, dalam Bujarimi Fathul Wahhab,
sekalipun bukan dalam binaan. Tempat untuk qada hajat tak kena tempat berok. Kita duduk dinding antara tempat berok dengan tempat mandi, dihukum jambang belaka sampai tempat mandi. Senang sebut berok lalu senang. Berok hari-hari tak kena tempat berok, tandas tak kena. Dah tak ada dinding antara tandas dengan bilik mandi pun jadi tandas. Bilik mandi lah tandas apa? Dinding tak ada, tak berkait dengan dinding. Wa illam yakun fi bunyani, sekalipun bukan dalam binaan. Binaan ni dinding tak ada, pintu tak ada, atap tak ada, tiang tak ada. Macam kata gerai tepi sungai tu. Untuk qada hajat tandas lah. Tak kena tandas, payah kira sungguhlah. Lepas tu ada pula kata, kalau tandas tu luas macam tandas orang kaya, di hujung tu saja ada tempat mandi tu luas macam bilik mandi orang kaya, maka di hujung tu, di penjuru tu ada tandas, maka semua bilik mandi tak akan jadi tandas sebab dia besar. Orang kaya je lah jadi bukan tandas sebab bilik air dia besar. Kita orang kampung ni bila air kecil jadi tandas sampai ke bilik air. Masa ambil semayang tak boleh berzikir, masa mandi wajib tak boleh berzikir, orang bang tak boleh jawab. Sebab tandas dia kata. Dah. Itu tak kena tandas. Al-makanul mu'addu liqada'il hajah, tempat disediakan untuk qada hajah. Kena ada tempat untuk qada hajah. Wa illam yakun fil bunyanin, sekalipun bukan dalam binaan, tak berkait dengan dinding, tak berkait dengan pintu, tempat untuk qada hajah. Tu makuk jambang tu. Sini bawah payung ujang, bukan makuk jambang. Tak tahulah, takut dia tempat qada hajat belaka. Di makuk jambang pun boleh berok, bawah payung ujang pun boleh berok, ambil buah tanda. Tu mana? Konon kita buat bilik mandi Islami. Nak buat dinding yang berasingan, nak buat pun. Orang lain dah ada, orang lain tidak Islami. Maka tempat mandinya tandas, dia ambil wuduk dalam tandas, dia mandi wajib dalam tandas. Siapa gitu? Dia kata tak kena tandas, tak kena tempat berok. Kita ada dinding dipakai tandas sampai ke tempat mandi. Dah. Jadi hak berkaitan dengan menghadap kiblat di kebuang air kecil, membelakang kiblat ke kebuang air besar ni, dia ada 3 keadaan. 3 keadaan, 3 hukum. Yang pertama, kita nak cerita macam sebab dia ada 3. 1, tempat dia untuk qada hajah. 1, bukan tempat dia untuk qada hajah, macam padang patah, tapi di 2 keadaan. Satunya ada dinding, satunya tidak ada dinding. Faham tak dinding satir ni? Dengan bahu di hadapan tu kena letak benda. Mana kalau kita buang air kecil dalam keadaan duduk, benda tu setinggi 2/3 hasta. Tapi kalau kita buang air kecil sambil berdiri, benda tu biar tinggi sampai ke pusat kita lah. Dia gini, dia buang air kecil, depan dia kena ada benda yang setinggi sekurang-kurang 2/3 hasta. Ni 1 hasta 2/3. Itu kalau kencing diri. Adapun kalau dia kencing dalam, dia kencing duduk, dia kencing duduk. Kalau dia kencing berdiri, tak boleh nak pakai 2/3 hasta di bawah tu, sebab dia kencing berdiri. Barang dia tu ngadap kiblat lagi, dak tutup dengan dinding, dengan barang depan tu. Dah kata memada kalau barang tu jangan jarak lebih dari 3 hasta, tu jarak. Barang tu biarlah sekurang-kurangnya tinggi 2/3 hasta. Itu kalau kencing duduk. Kalau berok dalam keadaan duduk. Tapi kalau dia kencing berdiri, satir hadangan di hadapan tu biarlah menutupi sampai ke parah pusat dia, sampai ke bawah. Ada ni. Kalau dia kencing duduk, 2/3 hasta barang tu lepas dah daripada kemaluan dia dengan kiblat. Itu satir. Jadi satir dinding ni, yang pertama, tepat dia tu jangan lebih daripada 3 hasta. Benda tu pula paling kurang 2/3 hasta.
Pandai ni. Itu dinding. Kalau tempat edikan untuk qada hajah, pandai ni. Tempat untuk qada hajah, menghadap kiblat di kebun kecil, membelakang kiblat bukan yang besar, walaupun tak ada satir di antaranya dengan kiblat, tidak haram dan tidak makruh. Pada ni cuma aula sepatutnya jangan buat gitulah, sebab mazhab Hanafi hukum haram. Walaupun ada dinding kalau mazhab Hanafi. Kemudian dia qada hajah dalam hutan. Bukan tempat untuk qada hajah, tapi di hadapan tu ada pokok. Dia menghadap kiblat juga, tapi dihadangi dengan pokok, hukumnya makruh. Tapi kalau dia kencing dalam hutan, bukan tempat untuk qada hajah, di hadapan tak ada apa-apa pun, betul-betul menghadap kiblat, hukumnya haram. Gitu. Dia ada 3 keadaan. Pandai ni? Dia ada 3 keadaan. Mana? Yang haram dalam kitab kita ni, wa yahrumani fi ghairil muaddi wa haitsu la satir. Dan haram oleh menghadap kiblat dan membelakangkan kiblat pada selain di tempat di untuk qada hajah dan sekiranya tidak ada satir. Itu 2 keadaan. Bukan tempat untuk qada hajah, padang patah tak ada hadangan di hadapan, ketika buang kecil menghadap kiblat betul-betul, ketika buang besar membelakang kiblat betul-betul, hukumnya adalah haram. Ada ni. Tapi ada benda je di hadapan. Macam contohnya orang berok patah. Patah bukan tempat untuk qada hajah. Dia berok patah, ditutup dengan kain pelekat. Tak ada apa dah. Orang panggil penyu telur, jangan duk kacau. Hak telur ni telur pasal lain. Tapi dia masa dia berok tu dia apa? Ke lubung tak panggil dah. Dia kelubung dengan kain dia. Dia pun tutup betul-betul. Lepas tu dia gali, lepas tu dia pun berok. Dia sama ada dia menghadap kiblat ke baik kecil, sama ada dia belakang yang besar, tak haram. Sebab apa? Dihadangi dengan kain pelekat. Ada ni. Jangan kain pelekat tutup muka je, punggung seping menghadap kiblat, tu haram. Dia pakai kain ditutup kepala je, lepas tu punggung dia buang besar, berok, betul-betul menghadap ain kiblat, haram lah. Sebab apa? Sebab tak ada hadangan tu antara punggung dia dengan kiblat. Dia tutup belah kepala dia je dengan kain pelekat, belah bawah dia buka. Tu haram. Ni dah ni, dia kain pelekat dia tutup betul-betul, dia kelubung betul-betul. Ada hadangan. Apa hadangan? Kain pelekat. Ada hadangan. Menghadap kiblat tu kain kecil, belakang kiblat yang besar, di tempat yang bukan untuk qada hajah patah tapi ada satir, hukumnya makruh. Disunatkan jangan buat gitu. Sunat jangan buat gitu. Dia ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Iza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bibaulin wala ghaitin, walakin," Nabi kata, "syarriku wa gharribu." Nabi kata, ada ni, apabila kamu mendatangi tempat untuk qada hajah, maka jangan kamu menghadap kiblat dan jangan kamu melakangkan kiblat dengan kencing dan juga dengan buang air besar. Akan tetapi hendaklah kamu menghadap sebelah timur dan menghadap sebelah barat. Walakin syarriku, hadap sebelah matahari naik, wa gharribu, hadap sebelah matahari jatuh. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat. Tapi Nabi kata hendaklah kamu menghadap sebelah matahari naik. Sebelah matahari naik ni sebelah timur.
Dan hendaklah kamu menghadap matahari sebelum matahari jatuh. Ini sebelah barat. Nabi kata gitu. Jangan hadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat. Jangan hadap kiblat ke kubang kecil. Jangan membelakang kiblat ke kubang besar. Tapi Nabi suruh menghadap sebelah timur, Nabi suruh menghadap sebelah barat. Suruh matahari naik timur, suruh matahari jatuh barat. Macam mana gitu? Menghadap timur barat itulah menghadap dan membelakangkan kiblat. Tapi Nabi kata jangan menghadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat. Kena hadap sebelah matahari naik timur, kena hadap sebelah matahari jatuh barat. Macam nak kira? Tak ke pening? Hak Nabi bersabda tu di Madinah. Di Madinah kiblat bukan sebelah matahari jatuh. Sebab di Madinah ni hilir dia menghadap Kaabah. Ni saya catat tu ke saya sebut. Di Madinah hilir dia menghadap kiblat. Hilir belah mana tak tahulah. Hilir hulu tu lah belah mana tahu ni. Ini ayat tu saya sebut. Hilir belah mana hilir? Hilir hulu mana, barat, utara, selatan mana? Hilir ke hulu? Utara, selatan? Kita ni kita ada 4. Satunya matahari naik, matahari jatuh, hulu hilir. Ada ni kita kan sebelah matahari naik, dia panggil apa? Ternaik. Sebelah matahari jatuh, terjatuh. Kau panggil mana? Terjatuh ke? Tak, terjatuh ada. Ternaik, terjatuh, hulu hilir. Hulu hilir itulah. Mana utara, mana selatan? Hulu utara ke hilir utara? Sebab tunggu saya sebut Madinah hilir dia menghadap kiblat. Kita menghadap matahari jatuh tu lah kiblat. Tiba-tiba Nabi suruh menghadap matahari jatuh. Dak tu Madinah. Di Madinah hilir tu kiblat, bukan matahari jatuh tu kiblat. Dan kalau kita faham betul-betul hadis tu pening kan, kalau kita letak tempat kita. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat ketika kencing dan berak. Lepas tu Nabi kata hadap sebelum matahari naik, hadap sebelum matahari jatuh. Hadap sebelum matahari naik, kalau buang besar sudah membelakangkan kiblat. Kalau hadap matahari jatuh, ketika buang kecil sudah menghadap kiblat. Kalau hadap matahari naik, ketika buang kecil menghadap timur lah, bukan menghadap kiblat. Ketika buang besar, Nabi kata menghadaplah sebelum matahari jatuh. Menghadap sebelum matahari jatuh. Kau kalau kencing menghadap kiblat lah. Itu tempat kita. Nabi bersabda di Madinah. Madinah kiblat adalah hilir. Mana ni? Bukan sebelum matahari jatuh. Itu kita bicara hak berkaitan dengan menghadap dan membelakangkan kiblat. Kena ingat tu 3 keadaan. Kalau memang tandas, menghadap kiblat tu kebaik kecil, membelakang kiblat besar, haram pun tidak, makruh pun tidak. Tapi mazhab Hanafi walaupun tempat tu untuk qada hajah, tandas sekalipun, kalau menghadap kiblat tu kebaik kecil, walaupun membelakang kiblat besar, walaupun tandas, walaupun ada dinding di antara satu dengan kiblat, haram tetap haram. Ada ni. Memang tandas. Masjid kau tak kira lah. Ni belakang kita kiblat. Ala belakang kita kiblat. Belakang tu ada dinding. Daulah tandas. Tak ada dinding pun tak hukum haram, tak hukum makruh. Dah mazhab Syafi'i. Daulah tandas. Belakang tu kiblat. Belakang ada dinding, dekat je dengan punggung kita dinding. Tandas satu, ada dinding pula satu. Mazhab Hanafi, haram tetap haram. Walaupun tandas, walaupun ada dinding. Sebab itulah, walaupun tandas, walaupun ada dinding, aula jangan buat menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Kalau buat menghadap kiblat pada masa buang kecil. Kalau buat membelakangkan kiblat, masalah nanti ke buang besar. Pada ni
Kemudian berkait dengan menghadap kiblat ni, menghadap bukan dengan dada, menghadap dengan kemaluan tu. Pada ni kita semayang menghadap kiblat dengan dada. Sekarang ni dia buat kecil menghadap kiblat dengan dada. Dada betul-betul kiblat. Di padang tak ada dinding di hadapan, tak ada satir, tak ada hadangan di hadapan. Ni. Tapi masa dia kencing, kemaluan tu dia palingkan ke kanan ke kiri. Tak arang dah. Tak ada. Tak arang dah sebab dia kiri kepada kemaluan. Dada dia menghadap ke utara selatan. Menghadap utara selatan. Tak ada, dia bukan menghadap kiblat. Tapi masa dia kencing di tengah padang, tak ada dinding di hadapan, dada menghadap utara selatan. Masa kencing, dia ambil kemaluan dia, dia hala ke kiblat juga. Hukumnya haram. Ni kita baca tadi. Pada ni. Pelik Tapi ni padang bukan tempat untuk qada hajat, patah pun sama. Tak ada dinding di hadapan. Tapi dia masa dia kencing tu memang dada dia menghadap kiblat. Tapi dia kencing tu dia pusingkan farah dia, kemaluan dia ke utara selatan. Orang lelaki apa nak pusing macam mana? Maka dia kepada kemaluan, bukan kepada dada. Tapi kalau dada dia bukan ke kiblat, tapi masa kencing dia ambil kemaluan dia pulah pusing ke kiblat, hukumnya haram. Jadi kiblat tak kiblat ni kira kepada kemaluan, bukan kepada dada. Ini nak bicaranya. Dia kan haram menghadap kiblat dengan kemaluan dia. Dengan kemaluan dia haram menghadap kiblat di tempat yang bukan untuk qada hajat, tak ada dinding. Haram dihadap kemaluan dia, bukan ke dada. Tapi kalau dada dia menghadap kiblat, kemaluan dia menghadap kiblat, tu sama telah lah, betul lah. Kepada kemaluan, bukan kepada dada. Macam mana? Jadi macam capu sikit. Sebab 3 keadaan tu. Satu, tempat untuk qada hajat. Yang kedua, tempat bukan untuk qada hajat. 2 keadaan pula, ada dinding di hadapan, tak ada dinding di hadapan. Kalau tempat untuk qada hajat, tandas menghadap kiblat, membelakangkan kiblat, walaupun tak ada dinding di hadapan, di belakang, hukumnya haram pun tidak, makruh pun tidak, mazhab Syafi'i. 3 mazhab sama. Mazhab Hanafi je haram. 3 mazhab sama. Tapi oleh kerana mazhab Hanafi kata haram, aula seeloknya kalau kita buat tandah tu baru, kita pastikan tandah tu tidak menghadap dan tidak membelakangkan kiblat. Kemudian kalau padang, patah bukan tempat untuk qada hajat, dia qada hajat, tapi kalau ada satir, ada dinding di hadapan antara dia dengan kiblat, hukumnya makruh. Kalau tak ada dinding di hadapan, hukumnya adalah haram. Wala yashtaka wala yabruqa fi baulihi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin, fafahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.